qasidah ini dikatakan bid'ah. Dan boleh habis terangkan kenapa dikatakan bid'ah, sedangkan qasidah menjadi ikutan sekarang. Qasidah itu hakikatnya apa? Qasidah itu hakikatnya adalah syair. Syair itu ada di zaman Nabi SAW, tak bid'ah. Bahkan dibacakan di hadapan Nabi. Dan ada penyair-penyair Rasulullah, di antara Hasan bin Thabit, di antaranya Abdullah bin Rawahah. Ini penyair-penyair Rasulullah. Maka Nabi SAW ketika mana Hasan bin Thabit ketika itu membacakan, Nabi berikan burdahnya, diburdahkan oleh Nabi SAW, kerana menjawab daripada syair-syair yang menistakan atau mengenci kepada Nabi, dijawab dengan keindahan Nabi SAW. Di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana Hasan bin Thabit dibaca dalam masjid, Sayyidina Umar dia rasa tak perlulah lagi syair nak dibaca dalam masjid. Dia kata, wah Hasan, kau telah baca syair dalam masjid. Bagi dia faham mungkin tak boleh. Kata Hasan bin Thabit, aku pernah membaca di hadapan orang yang lebih baik daripada kamu, di tempat di dalam masjidnya. Siapa? Rasulullah. Sayyidina Umar nak kepastian. Dia tanya sahabat-sahabat yang tu, sahabat kata betul. Jadi apa kata Sayyidina Umar? Bina mimbar khusus satu tempat tinggi untuk dia melaungkan syair di dalam masjid. Jadi qasidah itu disebut qasidah daripada perkataan qasdu, iaitu yang mempunyai maksud-maksud yang baik. Wa imma ianya zikrullah, atau pujian kepada Allah, ataupun dia pujian kepada Nabi, selawat kepada Nabi, ataupun dianya adalah ilmu dan nasihat, maka dianya adalah berlaku di zamannya Nabi SAW, tak bid'ah. Bahkan dianya adalah sangat dianjurkan, apalagi dalam zaman yang tak pernah lekang daripada muzik dan juga alunan-alunan. Maka ini adalah merupakan alternatif yang paling baik dan mujarrab untuk orang nak tukar daripada kelayan lawa dengar lagu bukan-bukan kepada qasidah. Tapi kalau orang yang mengatakan demikian qasidah sebagainya, dia adalah bid'ah. Sebab dia menghalang sesuatu, bahkan bukan bid'ah saja, bahkan dia melarang sesuatu yang tak dilarang dan juga dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini namanya apa lagi ni? Ya Allah. Jadi kita ni akan berhadapan di dalam dakwah ini dengan orang yang suka dan orang yang tak suka. Kalaupun orang itu dia tengok dan pendapat dia rasa apa yang orang buat itu tak berkenan dengan dia, nanti dulu berhenti. Tengok dulu, adakah perkaranya itu betul-betul sesat ataupun khilaf. Kalau khilaf, lapang dada. Tapi saya tak terima, silakan, jangan salahkan. Tapi kalau salahkan, dia buat bid'ah. Kenapa? Nabi tak larang, dia larang. Satu. Dan tanya dulu, kenapa yang tak berkenan? Betulkah kerana dalil? Betulkah kerana dunia tak mudarat, tak bagus? Atau kerana hasad? Kalau kerana hasad, amalannya akan dimakan seperti api yang memakan kayu. Tanya dulu, minta maaf. Kalaulah sebabnya hasad, orang ramainya datang tempat tu, kenapa baca qasidah? Sudah tak bagus. Hasad kerana orang ramai datang tempat tu. Kenapa ya? Kerana yang tu adalah Habib. Oh, hasad dengan sebab Habib. Habib dia bukan buat semuanya bagus. Apa sebab apa dia itu? Hasad. Habis. Tanya dulu. Kalau ada sakit ni, orang-orang ada penyakit di dalam hati. Kalau sebab hasad, habis. Tapi kalau kerana betul ilmu dengan segi syarak, silakan. Kita berhadapan ada untuk dengar dan sebagainya. Kalau ada hasad, ini tak ada obatnya. Kita nak cakap apa pun, kalau ada hasad, dia tak akan, dia menendang keluar. Jadi kenapa? Kalau tanya diri dia, kalau kerana hasad, taubat kepada Allah SWT. Betulkan balik kenapa dia cakap seperti itu. Apa kenapa dia buat begitu? Hasad. Ada lagi yang mengatakan, oh ramai-ramai pun datang, bukannya semuanya nanti dia balik semayang, bukannya nanti dia balik semuanya baik-baik, bagus-bagus. Balik pun ada yang pergi situ, ada yang buat begini sebagainya. Hidayah biadillah. Hidayah itu di tangan Allah.
Bolehkah kita nak semua orang datang semuanya baik itu? Siapa yang tak nak? Semua yang ada di depan, para ulama, orang-orang yang bersyarah dan sebagainya, mengharapkan semuanya dapat kebaikan-kebaikan. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Kalau begitu Nabi Nuh lah gagal. Dia suruh bukan main 100,000 tahun, 950 tahun. Tak sampai 100 orang yang ikut kepada dia. Dah hidayah kepada dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dah boleh panggil orang untuk dengarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita dah dikenalkan mereka kepada Nabi SAW. Kita dah galakkan mereka untuk bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kalau tidak semua pun satu atau dua pun alhamdulillah. Kamu memberi hidayah satu orang, kata baginda Rasul, lebih baik daripada mendapatkan humur ni'am, daripada kamu dapat daripada unta merah. Kita menyediakan tempat untuk orang datang dan dengar daripada apa? Daripada dakwah. Tapi setelah balik itu kita kata tadi 3 perkara tadi, satu lagi adalah serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita buatlah. Tak, orang tak ramai tak ikut dah kita tutuplah majlis ni. Dia tu macam mana? Boleh. Jadi demikian yang bukan sepatutnya kita faham. Tapi orang dah datang tu pun alhamdulillah. Kalau tidak sekarang, mungkin nanti. Kalau tidak dia, mungkin sulbinya, dalam sulbi dia tu ada keturunan yang akan mengikut, dengan sebab dulu di dunia dia pernah dengar dan juga itu. Ini. Kalau tidak dia pun jin ada masa tu. Kan? Jadi jangan kita pertimbangkan dengan zahir yang kita lihat. Mungkin tadi soalan itu ketika orang yang mengatakan qasidah itu atau syair itu adalah bid'ah dan sebagainya, mungkin dia sempitnya dia mengatakan mungkin kerana qasidah atau syair ini tak diucapkan oleh Nabi SAW. Mungkin. Tapi kita kena faham Nabi SAW memang dilindungi, dijaga oleh Allah dan dia tidak bersyair. Kenapa? Supaya tidak dituduh dia sebagai seorang penyair, apalagi ketika menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala berkata innahu laqaulun rasulun karim. Itu adalah merupakan Quran, itu adalah merupakan apa yang disampaikan oleh seorang rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair. Itu bukan dari perkataan seorang penyair. Jadi sebab itu. Tapi kalau Nabi mendengar syair banyak. Di antaranya Al-Abbas radhiyallahu anhu baca syair di depan Nabi. Nabi doakan juga untuk jaga daripada mulutnya. Tak pernah runtuh daripada gigi, tak cabut satu pun. Berkat memuji Nabi, didoakan oleh Nabi SAW, baca syair di depan Nabi SAW. Cerita kehidupan Nabi daripada pindah dari subi ke subi sampai dah lahir Nabi SAW. Dalam cahaya kami ikut hidayah cahaya kelahiran Nabi SAW. Sampai ceritakan di depan siapa? Di depan Nabi SAW. Bid'ah macam mana bid'ah. Jadi kita kena fahami perkara tersebut. Masuk rumah nyanyi lagu yang bukan, atau masuk rumah baca qasidah, mana bagus? Wallahu ta'ala. Maulaya